umrah bulan haji, dan insyaAllah mungkin Ustaz akan mengambil sedikit pengajaran daripada umrah ibadah korban yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dengan itu saya menyebut Abdul Ustaz untuk menyampaikan ceramah. Afdal tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bacalah olehmu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas mereka itu manusia akan cerita dua orang anak Adam dengan sebenar. Ketika mana diminta berkorban, kedua-duanya berkorban, maka Allah Ta'ala terima korban salah satu daripada keduanya dan tidak menerima korban yang seorang lagi. Lalu kata oleh orang yang tidak diterima korbannya, pasti aku akan bunuh engkau. Lalu jawab oleh yang diterima korbannya, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima korban daripada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian. Banyak-banyak lewat 10 minit. Ingat boleh sampai sebelum pukul 9. Target atas anak sekolah gitu, cuma boleh sampai kot sebelum pukul 9. Pukul 9.10. Baik. Alhamdulillah, kita masuk bulan Zulhijjah. Yang mana bulan ni bulan yang al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji, bulan yang maklum, iaitu bulan Zulhijjah. Dan di dalam banyak perbuatan hijraan haji itu, satu daripadanya yang boleh dikerjakan oleh orang yang tidak dikerjakan haji juga. Adapun ihram, kita orang yang tidak boleh kerja haji tak boleh ihram. Tawaf tak boleh kita. Nak sa'i tak boleh. Tak kena tawaf nak sa'i bangun naik MBSA ni, Gitu juga nak wukuf di Arafah pun tak boleh. Tapi yang boleh, bahkan sunat, perkara yang paling afdal, ibadat yang paling lebih pada hari raya Idul Adha ialah ibadat udhiyah dipanggil. Ibadat udhiyah. Cuma kita tak sebut ibadat sembelihan. Sudah jadi apa dia panggil, menang, taglib dia panggil. Kebiasaan kita sebut ialah ibadat korban. Padahal antara korban dengan penyembelihan itu ada umum khususnya. Iaitu korban itu umum. Korban itu umum. Udhiyah itu khusus. Tiap-tiap korban belum tentu udhiyah. Tapi tiap-tiap udhiyah pasti korban. Gitu. Kerananya disebut dalam kitab udhiyah itu apa udhiyah? Al-udhiyatu hiya. Udhiyah, penyembelihan itu ialah ma yuzbahu minan na'ami, barang atau perkara binatang yang disembelihkan daripada binatang. Gitu. Kerana apa sembelih tu? Binatang tu binatang na'am, yakni unta atau lembu, kerbau, dan kambing biri-biri. Cuma kambing biri-biri ni hanya satu ekor satu orang.
Kalau lembu, kerbau, unta itu satu ekor boleh 7 orang. Boleh 7 orang. Atau berapa sekalipun tak lebih daripada 7. Kurang daripada 7 tak apa. Contoh seperti seekor lembu, 3 saja bahagian yang untuk dikorban. Lebih daripada tu orang nak jual kedai, sila. Tapi mesti dibahagi dululah. Yang mana bahagian korban. Itu. Kerana apa sembelih tu? Taqarruban ilallah ta'ala, kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, min yaumin nahri, mula korban tersebut pada hari raya Idul Adha, iaitu setelah terbitnya fajar pada hari pagi hari raya. Cuma lebih afdalnya kita tunggu naik 4 galah nanti ni. Maknanya macam kita duduk semaya raya, lepas semaya raya tu sedang molek dah tu. Sebab tu semaya hari raya Idul Adha itu beza dengan Idul Fitri. Beza apa? Beza afdal dia. Kalau Idul Fitri, afdalnya kita perlewatkan. Kita perlewatkan. Orang panggil semaya raya Idul Fitri. Kerana apa? Kerana Idul Fitri ini selesai sahaja sembahyang hari raya Idul Fitri, habis dah lah raya. Selesai dah, tak ada dah raya. Tak ada dah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ada takbir juga tu, hak bodoh dah ni. Habis dah. Tak ada dah. Pasal tu Idul Fitri sekejap je. Supaya rasa hangatnya mujahadah di dalam bulan Ramadan tu diteruskan lagi esok dengan puasa 6. Cuma kita orang KL Lumpur, orang Selangor ni puasa raya puasa raya Idul Fitri sebulan lah. Tu kita sendiri yang buat lah. Adapun raya Idul Adha itu lama. Masuk lagi 3 hari, 4 hari, hari tasyrik sehingga habis hari tasyrik. 11, 12, 13. Itu 14. Jadi boleh lagi takbir raya esok, lusa. Itu. Jadi kalau raya Idul Fitri itu afdalnya kita pelewat. Tapi kalau raya Idul Adha afdalnya kita awalkan. Sebab lepas sudah sembahyang raya Idul Adha ada ibadat yang tidak ada yang boleh menandinginya. Itu iraqatid dam. Iaitu menyembelih binatang. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila banu Adam yauman nahri, tidak adalah amalan yang diamalkan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha, satu amalan ahabba ilallahi min iraqatid dami, yang terlebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah. Itu. Jadi kerana tu sunatnya orang panggil pada hari raya Idul Adha pakai ambil bahagian untuk ibadat korban. Sahabat-sahabat dulu walau mereka susah, tak mampu untuk sembelih unta, sembelih lembu, sembelih kambing, tak mampu. Tapi oleh kerana naknya buat ibadat udhiyah tadi, ayam serati itik pun mereka sembelih juga pada hari raya Idul Adha. Tapi tak jadilah sebagai ibadat udhiyah. Tanda kata mereka tu nak beribadat udhiyah. Itu. Jadi sembelih tersebut min mula yaumil idil adha atau yaumil idil nahri, yaumil idil nahri ila akhir ayyamit tasyrik, sehingga akhir hari tasyrik. Itu dia panggil ibadat udhiyah. Adapun al-qurbanu, korban tu sendiri, ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih, apa sahaja yang mendekatkan dengan dia oleh hamba kepada Allah, itu dipanggil korban. Sawa'un akana minaz zabaihi aw min ghairiha, sama ada dengan sembelihan atau lain daripadanya, itu korban. Jadi korban ni lebih umum. Macam kita sekarang ni korban dah. Korban masa, untuk hadir ke surau, untuk majlis baca kahfi apa dia? Dia baca suratul kahfi. Korban juga tu. Pergi jemaah di masjid,
Nah, hadir pengajian ilmu, nah keluar daripada rumah bekerja cari nafkah, korban. Tapi kita tak panggil korban, betul? Nak pergi mana? Nak pergi korban. Hari korban. Nah, jom kita pergi korban. Korban. Ni Zuhur ni kita kena korban masa untuk sembahyang Zuhur jemaah. Korban itu. Ingat kau korban apa tadi? Nah, jadi kita tu tidak menggunakan perkataan korban pada ibadat-ibadat yang lain. Padahal setiap apa yang boleh menghampirkan diri kita kepada Allah, itu dipanggil al-qurbanu. Korban. Yang kayak gitu. Tu. Jadi wa alaqatul amatu bainal udhiyati wasairil qarabin, dan hubungan di antara penyembelihan dengan sekalian korban, annaha kullaha yutaqarrabu biha ilallah ta'ala. Jadi semuanya penyembelihan binatang, mengaji, belajar, jemaah, sedekah, apa saja tu ialah perkara yang boleh menghampirkan diri kita kepada Allah. Itu. Fa in kanat al-qarabinu min adz-dzabaihi kanat alaqatul udhiyati biha ashadda. Jadi, kenapakah kita tu tidak menggunakan perkara yang lain tu dipanggil korban? Padahal semua tu korban. Boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Hanya ibadat udhiyah orang panggil ibadat korban. Ini kerana bersangatan dahsyat, orang panggil sejarah ataupun asal, muasal, bagaimanakah diperintahkan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini qaul yang masyhur. Nah, qaul yang masyhur, bahkan yang rajih. Karena di sana kalau kita baca kitab tafsir, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ada ulama-ulama tafsir, umpama Imam Qurtubi, mendatangkan riwayat-riwayat bahawasanya ada pendapat-pendapat di kalangan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat yang lain serta tabi'in, Mujahid dan sebagainya, mengatakan anak Nabi Ibrahim yang disembelih itu ialah Ishaq, bukan Ismail. Tetapi qaul tersebut qaul yang tidak masyhur, dan tidak rajih, tidak kuat. Adapun yang masyhur serta kuat pula, dia masyhur dengan kuat ni beza. Nah, kadang-kadang masyhur tapi tidak kuat. Ada macam kita lagi belajar kitab tauhid, sifat 20 itu masyhur tapi sebenarnya tidak rajih, tidak kuat. Pasal 7 lagi ma'nawiyah tu susah nak difahami. Nah, sebenarnya yang rajih sifat 13, pasal mudah, senang. Itu contoh. Jadi tiap-tiap raya yang masyhur belum tentu rajih. Tapi yang ini rajih serta masyhur, iaitu anaknya Ismail. Nah, jadi kalau kita baca saja, mungkin kita tak menghayati, kita tidak merenung berfikir, kita tak rasa apa-apa. Cuba kita letak kita di tempat Nabi Ibrahim sebagai bapa. Macam mana? Sudahlah menikah dengan Siti Sarah tu lama diuji tak dapat anak. Nah, bila nak dapat anak, disuruh kahwin seorang lagi dengan Hajar. Itu diuji dah. Nah, walaupun Sarah kata kahwin lah, Pak Hewe, ni kita ni tak ada anak. Kalau kahwin mana tahu boleh anak. Boleh juga saya timai anak. Mula-mula bila dah nikah dapat anak Ismail, sudah rasa cemburu habis geng. Pasal Ibrahim banyak duk cara ke anak dia, duk pergi ke rumah madu dia kata ni. Nyauji pula situ. Nah, anak baby-baby lagi nya suruh pergi tinggal. Pergi tinggal anak dengan bini, tengah pada pasir yang tidak ada satu manusia, tak satu perkampungan, satu sumber kehidupan tak ada. Aja, logik dalam kepala. Cuba kita fikir. Kita tinggal pergi outstation beberapa hari je, rumah tu penuh penat, dah lauk, berahaya, daging, penuh peti. Tak cukup lagi. Takut lapar, bulu ke mana. Ni pergi tinggal di pada pasir yang tak ada satu sumber kehidupan. Ada. Itu pasal lah bila anak ya Ismail tu menangis. Wah, lapar, dahaga.
Hajar tu berlari, daripada Safa ke Marwah cari air. Sehingga jadi syiar di dalam Islam kita. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya antara Safa dengan Marwah itu ialah sya'airillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa lah ni orang buat kerja umrah ke, buat kerja haji ke, kalau tak sa'i, tak sah haji, tak sah umrah. Jadi rukun lah. Kena bersa'i, berlari-layan, mengingati, mengenang bagaimanakah Siti Hajar menerima ujian daripada Allah Ta'ala. Tengok. Kalau orang panggil tidak daripada iman yang sebenar-benar kuat, yakin, yang benar-benar jazam, bulat, tak boleh tu. Tentu-tentu dah yang mengepek ke tok lelaki berbaku-baku. Apa punya perintah tak tahu, nanti tinggal hamba dengan anak ni anak kecil lagi, tak ada perut bedah ke apa. Aku pergi munajat sekali lagi gak abah yang kita. Takut salah dengar kau buat anak perintah Tuhan ni. Akur. Tak ada banyak komplain. Dan dididik anaknya tu dengan jadi anak yang soleh. Dalilnya mana? Bila ditinggal, balik semula Ibrahim ke Palestin, tak pergi melawat. Ada kata mari sebulan sekali kau kirim duit belanja kau, transfer kau, Maybank kau berapa sebulan sekali, 2 minggu sekali. Dak ni gaji masa. Tak. Tak ada gidah lepas tu sehingga perintah Allah Taala. Tunggu perintah Allah Taala. Allah suruh gigi. Bukan kata Allah Ta'ala suruh pergi tu. Nampak rindu benar tu Ibrahim weh. Gilah nak pergi menawak ke? Tak. Suruh pergi sembelih. Cuba. Sakit kepala lalam kalau ceramah buat agak ni. Rasa denyuk lah kepala. Rasa tak logik. Ni. Tak logik dengan diri kita. Hak email lemah ni. Macam mana boleh terima lagu tu? Gigi falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tak kala mana anak Ibrahim tu, yakni Ismail tadi tu, umurnya sudah boleh bekerja. Jadi tinggal baby, duk jerit. Siapa duk tok kaki tu kan? Siapa keluar air Zam-Zam tu, tu Ismail tu. Tinggal bayi baby lagi, jumpa pula umurnya sudah pun boleh bekerja. Kalau kita kat lah ni umur berapa 18 ke atas dah. Boleh kerja dah. Boleh mari dah MBSA bawa profile ke apa nak kerja. Ni. Untuk temu duga kerja. Mana boleh kerja, boleh berusaha. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Bila siapa jumpa ketika mana sudah pun dewasa dah, gapo hak dia tanya, dia royak kepada anak dia Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuka. Aku tengok dalam mimpi aku diperintah, maknanya dalam mimpi. Kerana mimpi para anbiya tu ialah wahyu. Bukan mainan tidur macam kita, tidak. Aku diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku, anni azbahuka. Aku ni sembelih engkau. Aku diperintah untuk sembelihmu. Bayang. Kalau tidak didikan ibu, kalau tidak berkat didikanmu, pasal pok ni tinggal lama, dia kecil lagi. Pasti anak tersebut bukan anak yang soleh. Ni berkat didikan ibu. Sebab tu kesolehan anak 90% ialah hasil daripada didikan seorang ibu. Ya pasti gitu. Sebab tu kalau ibu dia jenis gelek punggung di TikTok, siap. Anak pun siap lah kat lagi. Dia tengok dah mak dia duk depan TikTok. Anak dia kat lagi gelek punggung kat depan TikTok. Pasal 90% tu kesolehan anak dan ketololan anak dia bergantung kepada didikan ibu 90%. Bapak ni 10% je. Bapak 10%. Sebab bapak dia tak ada nak duduk dengan anak lama-lama. Pasal dia tanggungjawab. Cari duit. Kerja gerak lagi. Dah akaun gerak kena belok. Lepas tu, jual aiskrim pula. Jadi jaga lagi. Banyak kerja dia. Nak cari nafkah ni. Tak sempat dia nak carakan anak.
Jadi sebab tu kita nak dapat anak yang soleh dan solehah, carilah isteri yang solehah. Itu kan Tuhan sebut dalam Quran. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Nah, wa Maryam ibnata Imran, dan ingatlah cerita Maryam anak perempuan bagi Imran. Allati ahsanat farjaha, yang mana Maryam ni orang yang menjaga farajnya, kemaluannya, supaya tidak terjatuh di dalam perbuatan yang keji fahsyat, iaitu zina. Maka apa Tuhan kurnia kepada Maryam? Fanafakhna fihi mir ruhina, maka kami tiupkan kepada Maryam ruh kami. Apa? Yakni Nabi Isa alaihissalam dapat anak yang soleh. Itu. Jadi sebab tu kesolehan anak tu 90% bergantung kepada didikan seorang ibu. Pasal tu tengok bagaimana Nabi Ibrahim nak tinggal anak dia dengan ibu anak dia Ismail, itu Siti Hajar, di tempat yang tidak ada satu sumber kehidupan. Tetapi Siti Hajar mengajar anak dia menjadi anak yang soleh. Nah, mana dalilnya? Dalam Quran rakam tadi. Fanzur maza tara, apa pendapat engkau, hei Ismail, dengan perintah Allah Ta'ala ni? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tengok. Qala jawab oleh Ismail, ya abah, wahai ayahandaku yang dicintai. Itu makna abah. Ya sebab tu panggilan kepada bapa yang paling yang orang panggil penghormatan yang tinggi selain daripada abuya. Abuya tu tinggi dah. Yang lebih kurang dengan abuya ialah abah. Bukan abi. Abi tu bapakku kalau terjemah Melayu kan. Ya banyak gitu. Ustaz ni suruh anak dia panggil abi, abi. Nah. Dia Tok Imam pergi rumah ustaz ketuk gitu. Tanya, abi ada di rumah abi? Tok Imam kata, bapakku ada rumah. Anak kata, bapakmu duduk kat rumahmu lah. Di rumah aku ni bapakku kata ni. Abi tu bapakku, nah. Tak. Kalau bahasa Melayu kita kat bapakku, nah. Bapakku nak duit. Oh, kasar. Kalau abah, wahai ayahandaku yang dicintai. Itu maksud itu. Udah tahu tu dah tu ni. Sebab tu kita panggil orang tua kita abah. Ya abah, wahai ayahandaku yang dicintai. Ya abah, tif'al ma tu'mar. Buat apa Tuhan suruh. Oh. Ni soleh berkat didikan ibu. Nah. Kalau tidak berkat didikan ibu, kalau ibu jenis jahat, mu ingat deh, kalau bapak mari, bapakmu lah tinggal kita atas pada pasir ni. Nah, bapakmu memang tak ada perut pedah kat sini. Bapakmu memang tolong dah. Dia tinggal mu dengan aku atas pada pasir ni. Mu jangan layak, jangan cium tangan dia, jangan panggil dia bapak. Bapak apa ni. Itu pasti kalau ibu yang tidak solehah. Jadi bila anak mari, bila Ibrahim mari, akan keluar perkataan ya abah. Nah. Bapak apa mu? Bapak durjana, bapak yang tak ada berguna kat sini. Itu ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hei ayahandaku yang dicintai, buatlah, kerjakanlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nescaya insyaallah. InsyaAllah. Kena kata insyaallah. Ini khisalum mahmudah. Budi pekerti yang dipuji. Apabila kita nak buat apa-apa, jangan kita lepas dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Kait. Jangan garanti. Jangan. Siapa kita yang boleh menggarantikan sesuatu perkara? Tak boleh. Mari mana ni? Beres. Mari mana ni? Garanti ya. Oh, garanti. Jangan duk beres gitu. Kita insya-Allah. Pakai insya-Allah jika dikehendaki oleh Allah. Kalau hak lepas dah, masya-Allah. Jangan tukar. Kalau hak belum berlaku lagi baru insya-Allah. Jangan malam ni mari malam ni.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oh, tak mari lagi Masya Allah dah. Nah, bila berlaku baru Masya Allah. Kalau tak berlaku lagi, insya Allah. Jika dikehendaki oleh Allah. Baik. Adakah Nabi Ibrahim dengan Ismail orang yang mula-mula korban? Tidak sebenarnya. Sebenarnya cerita korban ni, sebelum jauh daripada Nabi Ibrahim itu sudah ada dah yang diperintah untuk korban. Iaitu anak kepada tok nye kita orang manusia ni. Bukan orang Melayu saja dak lah. Pasal semua manusia atas muka bumi sepakat bahawasanya tok kita hak mula-mula tok Adam dengan nenek Hawa. Dan tak ada siapa dia berani claim tok Adam tu Melayu ke Cina, tak ada. Ni. Tok Adam Melayu, marah orang Cina, tak ada. Pakat senyap belaka. Nah, kita semua daripada siapa? Tok Adam. Keling Adam. Nah, Cina pun Adam juga, semua Adam. Tok Adam Melayu, Cina, India. Senyap, tak berani. Nah, tak tahu masa apa, Arab ke Siye ke, tak tahu. Tapi pasti ya tak ada. Maka orang yang mula-mula diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berkorban ialah anak kepada Adam. Itu toknya kita belaka. Nah, tak tahulah, mungkin salah silap kita pun tak tahu siapa ke siapa. Nah, Kobe ke Habib ke ni. Tak tahu. Tapi bahagian itu jelas dalam Quran, sebagaimana ayat yang membaca tadi. Watlu alaihim, diperintah oleh Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad. Watlu, baca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihim, atas mereka itu. Jadi nak ceritanya sejarah ni kita tak boleh reka, mesti berfakta. Kalau ayat lain, kul, kayak gitu, katakanlah hai Nabi Muhammad. Nah, kul tu makna fi'il amar, katakanlah, royaklah, ceramahlah, kempenlah. Nah, tapi kalau sejarah, watlu, bacalah. Kita tak nak reka. Kalau reka jadi cerita dongeng tadi dah. Watlu alaihim, bacalah olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihim, atas mereka itu manusia. Jadi Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka kita semua ni penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena baca kepada anak kita, kepada orang yang minta kita baca. Baca tentang apa? Naba'a bani Adam. Akan cerita dua bagi anak Adam. Baca tu bil haqqi, dengan sebenar. Nah, itu nak kata kalau cerita mesti kena berfakta. Walaupun walaupun kita niatnya nak orang suka ke apa, tapi mesti walaupun gitu mesti berfakta. Nah, mesti berfakta. Maksudnya seperti contoh, Gus Dur, kenal Gus Dur. Gus Dur ni presiden Indonesia. Nah, jadi dia cerita humor dia buat lawak dia kata. Saya sebagai presiden dan orang yang kiai ni maknanya ustaz lah, tok guru yang mengajar agama, berbanding dengan orang yang driver, supir, driver bah, itu nanti akhiratnya mahligai istana yang besar untuk supir berbanding dengan ustaz kiai tu. Pasal dia kata, ustaz apabila mengajar nak bagi orang ingat pada Allah, ramai yang tidur mengatuk. Nah, dia sendiri pun mengatuk, dia sendiri pun pejam mata mengajar, dia telek-telek. Oh, tidur sudah molek dah, pakat tidur lah. Tapi kalau supir, driver bah, kalau bawa laju, lagu mana? Penumpang dia, Allah, ya Allah, kayak gitu. Jadi akhirat esok mereka bawa supir ni masuk mahligai istana yang besar-besar. Nah, ustaz kiai masuk rumah kecil je. Jadi protes ustaz nanti akhirat esok dia. Pasal apa saya ni mengajar kitab, mengajar Quran, mengajar hadis, kecil je. Istana saya kecil je, dia ni. Tu dia driver bah, ya pasal apa dia boleh istana besar? Jawabnya malaikat, kamu bila mengajar orang tidur semua. Tak ingat pun pada Allah Ta'ala. Nama je kuliah duha, kuliah maghrib, nak belajar ilmu ke. Nabi orang semua nyandadin ni. Nah. Tapi kalau supir tadi, walaupun dia tak mengajar agama, dia tekan minyak balik meta. Orang belakang lagu mana? Enggak gitu. Ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Pakat mengatip lah, aku takut mati situ lah. Kayak gitu.
Jadi ramai mana orang boleh ingat pada Allah dengan sebab supir tadi daripada tadi. Tapi berfakta tak dongeng tu? Cerita tu dongeng. Tapi ada tak fakta? Faktanya ada mana? Iaitu ingat kepada Allah. Iya betul. Adalu ala khairi kafa'ilihi. Yang menunjuk kebaikan itu seperti orang yang memperbuat juga. Itu. Walau supir tu tak ingat pada Tuhan pun. Dia cepat-cepat nak sapa. Tapi orang dia ingat Allah. Allah boleh pahala ke dia belaka. Itu ceritanya. Tapi dongeng. Tapi ada faktanya. Itu. Jadi kalau cerita, mesti berfakta. Itu dalilnya. Nah, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Baca oleh muhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka itu anak Adam. Qarraba qurbanan. Ketika mana diminta kedua-duanya berkorban. Satu hari tu Adam alaihi salam panggil anak dia Qabil dengan Habil. Nah, hei Qabil, hei Habil. Tuhan minta kalian berdua ni berkorban daripada hasil usahaan kalian. Jadi Qabil ni petani. Nah, Habil ni penternak. Bila dapat perintah Allah Ta'ala begitu, bagaimana Qabil? Qabil tak yakin. Yo, adalah hati ya. Ini sebab tu korban dia setiap apa ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah, dia berdasar kepada yakin. Nah, bagaimana yakin? Yakin tu bagaimana? Nah, maka oleh kerana kurang yakin atau tidak yakin, dia balik ke kebun dia, cari daun-daun ataupun hasil apa tanaman-tanaman dia yang buruk-buruk, yang berulak-bulak, yang hacur-hacur. Nah gitu. Nah, macam sekarang lah. Kalau tabung surau, tabung masjid tu, ambil apa duit tu, mana duit Seriah hacur wih, baru ni. Mana duit Seriah hacur? Oh, dalam coli punya. Oh. Hak seletik, hak hacur berapa belah dah. Hak tu je bubuh dalam tabung masjid, tabung surau. Betul tak? Papa ni AJK masjid nak ngira, ya Allah, apa benda belenda molek ni. Nak buka seletik hacur lagi Seriah. Nah, buka pu soyok dah Allah. Kena pergi pula bank gitu kah. Nah, lelah pula. Habis minyak kereta 50 riyal pergi bank untuk tukar duit Seriah hacur tadi. Nah. Tu. Jadi siapa-siapa hok bubuh duit dalam tabung Seriah hok nak hacur lagu tu, mungkin keturunan Qabil. Mungkin. Mungkin saja. Belum boleh pasti lagi. Mungkin pasal perangai lebih kurang. Qabil tu gitu. Bila dapat kereta korban, dia pergi balik ke ladang dia, pergi cari mana sayur hok berat-berat, hok kena makan kolak, hok blubber, hok layu-layu. Hok tu dia cabut. Nak diletak di atas bukit sebagai persembahan korban dia. Tengok. Tapi kalau Habil bila dapat perintah korban, balik ke kandang peternakan dia, cari hok mana lembu gemuk-gemuk. Lembu debok-debok. Nah, untuk sehat-sehat. Hok tu dia hok heret buat pergi ke atas bukit. Tengok. Ya Allah, ya Allah. Serius tak? Tak apa. Patut 500 ekor lembu. Tapi seekor ya. Oh, betul parok skema ni sini. Oh, betul parok dia. Nah. Jangan kita gitu. Nah, yang penting yang aula yang afdalnya kita berkorban di tempat di mana kita berhari raya. Nah, ataupun di tempat mana yang kita duduk pada hari-hari tasyrik. Tak kira. Karena nak mensantuni fuqara wal masakin yang ada di kawasan tersebut. Nah, tempat kita pun ada fakir miskin juga, bukan dia Kemboja saja. Nah, ingat ke Kemboja saja fakir miskin. Patut fakir miskin pak kita. Gigit jari gitu, pakai dua korban sana sebab murah tak. 150 segi. Nasi jual 800, la ilaha illallah. Nah, jangan dilihat di situ. Nah, lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tak sampai darah daging korban kamu kepada Allah.
Bukan kita buat korban tu daging-daging mari kita letak di depan gitu. Ada? Sudah korban daging-daging bubuh lelulel letak depan mihrab. Nak persembah ke Tuhan gitu. Ndok lah, pasti daging tu kita makan. Nah, kalau korban sunat, kita sunat makan. Dan afdal kita makan tu ialah bahagian organ dalam. Nah, tapi kalau korban wajib haram kita makan. Bukan hanya kita, bahkan orang yang di bawah tanggungan kita pun haram makan. Mana korban wajib? Seperti korban nazar. Mana korban nazar? Mana kita bertutur dengan lidah kita. Demi Allah, wajib atasku untuk mengerjakan penyembelihan lembu seekor jika aku dapat. Dia. Maka bila dapat, ketika tu nazar dia panggil. Wajib dia sembelih apa yang dia nazarkan. Dan haram dia makan walau semulut sekalipun. Kena sedekah habis licin. Gitu dah hukumnya. Atau bukan nazar, tetapi dipanggil mulhaq bagi nazar. Mana? Ini kena ngaji fiqh ni. Ilhaq bagi nazar. Mana? Udhiyah yang dihubungkan masalahnya dengan nazar. Mana contoh? Seperti satu orang itu dia tanya, lembu nak apa ni Pak Mat? Nah, ada lembu seekor. Lalu dia niat nak mengiklan, nak memberitahu. Nak memberitahu si penanya tadi. Pak Mat, lembu nak apa ni? Contoh. Orang tanya dia. Tanya Pak Mat. Pak Mat niatnya nak memberitahu kepada si penanya tadi. Ini nak buat korban hari raya ni. Hadhihi udhiyati. Ini nak buat korban pada hari raya. Maka ketika itu jatuhlah korbannya korban wajib. Kerana ilhaq dengan nazar. Tu jaga-jaga tu. Ni banyak orang awam yang kurang mengerti hukum. Sebab tu hukum ni dimaaf pada orang awam. Tapi bila sudah tahu, tak dimaaf. Jadi ilah. Cuma kalau dah tersalah, maka lagu mana? Helah lah. Lagu mana helahnya? Iaitu daging orang lain kita makan, daging kita semua orang makan. Nah, dah jadi korban wajib. Kayak gitu. Tapi tak sama dengan ketika mana kita nak sembelih ataupun kita tak sembelih. Orang nak sembelih, kita yang niat. Bismillah Allahumma hadhihi udhiyati. Nah, ya, dengan nama Allah, ya Allah ya Tuhan, inilah korbanku. Itu tak jadi korban wajib. Pasal bukan niat nak iklan, nak memberitahu. Lepas tu, itu tabarrukan, nak ambil berkat dengan nama Allah, ya Allah, inilah korbanku. Tak jadi wajib. Tak jadi wajib bila kita nak iklan pada orang, nak beritahu pada orang. Ini lembu nak buat apa ni Pak Mat? Nak buat korban pada raya ni. Nak buat korban pada raya ni. Jadi al-lafzu bermula lafaz iza utliqa, apabila disebut dengan semata-mata korban, insarafa ila fardil kamil. Dia kembali kepada fardu tahap yang paling sempurna. Maka penyembelihan atau pengorbanan yang paling sempurna ialah penyembelihan yang wajib. Karena waktu sikit pun dia tak boleh makan, haram. Gitu. Melainkan dia kait dengan sunat. Ada apa? Lembu nak apa ni Pak Mat? Lembu nak apa? Korban sunat nantilah. Selesai. Pasal ada sunat tu. Dia kait. Dia tidak itlaq. Jadi bila itlaq, ta'yin atas ekor lembu tu dengan lafaz itlaq, maka ketika tu diilhaq, dihubungkan masalah korban tu dengan korban wajib. Cerita hukum muat selalu kita. Tapi kita nak tahu. Nah, sebab nak dekat lah ni minggu depan dah. Nah, sama juga bila kita dah sembelih. Nah, kita nak bagi. Nah, ada kadang-kadang tempat tu dia tak ada bagi dulu 7 bahagian. Tak nyata lagi 7 bahagian tu hak milik siapa bagi tuan empunya korban. Tu dicabut dah daripada daging tersebut untuk buat masuk. Buat gola. Itu pun kerja yang haram dalam ibadat udhiyah. Itu kalau kita mengaji kita Sabilal Muhtadi disebut satu persatu. Nah, patutlah ke mana Ustaz? Iya, mesti dinyatakan dulu 7 bahagian. Nah, ini bahagia orang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 7. Walaupun tuan dia tak ada, tak apalah, ada wakil. Nah, bila sudah nyata, barulah boleh diambil daripada setiap 7 bahagian tadi untuk masuk dulu ke gabung. Seizin tuan mempunyai korban atau wakilnya. Dia boleh izin.
Tadi tuai dia izin dah Ustaz. Tuai dia izin dah. Tapi hak mana hak dia? Ada lah tu, dalam banyak-banyak tu. Hak mana ada? Ada lah. Adalah tu hak mana? Cuba tunjuk. Sebab apabila tak nyata pembahagian milik siapa 7 orang, maka setiap juzuk daging lembu tadi tu bersekutu, dia panggil setiap penama 7 orang. Maka kita tak boleh menghalalkan barang orang, tak boleh. Kita boleh menghalalkan barang kita. Orang mari minta nak minta berah rumah kita. Kita boleh beri berah kita? Boleh, pasal berah kita. Jangan kita pergi beri berah ke jiran kita, jangan. Kayak gitu. Orang pakai miskin, tuan ada berah ada sikit, saya tak makan. Masya Allah, kesiannya kau. Hak gigi ambil. Berah ada di rumah jiran saya tu. Dia masuk-masuk ambil. Suruh dia ambil jiran rumah, berah rumah jiran kita. Kena dah. Tak apalah, jiran saya. Jiran saya. Jiran awak pun bukan berah awak. Berah dia. Awak nak menghalau tu tak boleh. Menghalau barang orang. Kena menghalau barang kita. Ni kata siapa ni? Kata saya. Saya nak pinjam. Ambil tak apa. Saya halal. Bukan kata awak. Bukan. Kata saya tapi. Mana boleh kita menghalau barang orang? Melainkan kata kita. Ni kata siapa ni? Kata saya lah. Nak pinjam boleh tak? Ambil tak boleh. Saya nak guna ni. Kan gitu. Bagi kita baru kita boleh menghalau atau mengharam. Tak boleh. Jangan ambil. Atau ambil. Sila. Sebab milik kita. Milik orang mana boleh? Samalah daging korban yang belum dinyatakan milik 7 bahagian. Sudah bersekutu pada setiap juzuk daging tu penama-penama. Satu juzuk daging tu Pok Mak, Pok Leh, Pok Teh, Pok Loh, Jenak, Temoh, Lijoh, 7 tu ada belakang. Kok mana saya tak tahu? Kan? Bila bagi 7 tu, 7 bagi, baru nyata, ni bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Siapa? 7 bagi. Barulah tuai dia ataupun wakil dia boleh nak menghalau. Ni sedekah kalau pakai miskin. Ini bagilah pada orang kaya-kaya tu. Ini nak masak dulu ambil lah. Nak masak dulu nak makan. Ni saya nak sikit. Nak makan sikit. Baru boleh. Tu lagu tu. Kita nak menghalau tu mesti kena menghalau barang. Ni ngopoh untuk tukar sembelih, tukar lapah ni. Haram pula sekali lagi pula. Tak boleh. Walaupun daging tu, ikut saya nak bagi sebagai upah. Haram. Tak boleh. Daging korban tu tidak boleh dijadikan sebagai ujrah, sebagai upah kepada orang buat kerja. Bagi kepada orang buat kerja sebagai dia tu fakir miskin ataupun orang kaya, hadiah, tak apa. Jangan kau yang kerja tu lapar, mari lebih sikit kau. Tu tak boleh. Lebih sikit dengan sebab kerja dia tu, tak boleh. Sama saja, hak ni fakir miskin yang tidak bekerja, tidak tolong lapar, tidak tolong sembelih, boleh 10 kilo, dia yang tolong sembelih, tolong lapar, boleh 10 kilo. Hak tu tak apa. Bagi itu. Lepas tu nak upah dia buat kerja, ambil duit hilang. Jangan ambil di daging korban tu. Tapi setelah mana dapat kepada fakir miskin daging tersebut, ikut dia nak buat apa. Jangan kita letak syarat pula. Dia nak jual boleh. Tapi bagi kena mentah. Jangan gelenyah-geletah hidup masuk kurma, kerutu. Wak rajin dia, tak sah bagi gitu. Lepas meleh wak gola, wak kerutu, wak singgah. Mari-mari pakai miskin makan. Abahmu aja. Jangan. Mesti mentah-mentah. Hatta kalau bubuh dalam ting, itu bubuh orang panggil bahan apa dia panggil? Bahan pengawet. Itu masih lagi diselisih pendapat, boleh ke tidak? Sebahagian ulama kata haram. Sebab sudah campur dengan sesuatu selain daripada daging. Tak boleh. Tapi ada yang kata boleh, cuma makruh saja. Sebab awet tu, daging tu orang panggil tidak cepat busuk dan sebagainya. Tak, setara tu awet itu. Bukan bubuh kurma, kerutu. Apa lagi? Kari. Kunyit, singgit. Bukan. Bau bubuh awet untuk kukuh ke daging saja. Itu sudah diselisih pendapat oleh ulama. Maka hak betulnya bagi mentah-mentah. Dan tak boleh buat syarat. Jangan buat syarat. Daging ni saya bagi, awak kena guna untuk awak je. Jangan jual-jual. Tak boleh. Biarlah.
Bila fakir miskin apa, ikut dia nak jual apa. Nah, fakir miskin sudah jadi milik dia. Dia nak nego hulu. Tiba-tiba ada kedai daging Pak Mak. Hai, ni. Tak bila Pak Mak nego daging. Oh, daging orang duit orang ni korban dia jadi milik dia. Maka dia nak buka kedai jual daging sekejap hari tu. Nah, pasal tak boleh pasal apa? Boleh. Harus. Nah. Tak boleh kita pula pergi susah hati. Sedap Pak Mak gini. Masyuklah dia weh. Ni. Boleh duit banyak lah dia. Ni bobo bagi Pak Mak. Tak boleh ni, you buat ni ke? Kita tu hak jahil. Betul dah Pak Mak tu. Pasal ikut dia, milik dia. Itu beberapa hukum-hukum yang patut juga kita kena tahu dan kita peringat, kita tahu. Dah, cuma kita kena peringat balik. Jangan kenang cerita tu kenang cerita-cerita lama, kenapa kau berlakunya ibadat disyariatkan, ibadat korban. Kerana kita manusia ni memang sejak dari, jangan kata tu Adam, jangan kata Ibrahim, Ismail, Nuh, tu Adam lagi anak dia diperintah untuk korban. Fatuqabbila min ahadihima, lalu Allah Ta'ala terima korban salah seorang daripadanya, iaitu korban Habil. Sebab ikhlas dia. Ni, hak betul dalam ni. Taqwa. At-taqwa hahuna. Taqwa ni di sini, bukan di sini, di sini. Di sini, bukan. Di sini. Ni. Maka sebab tu apabila dia dapat perintah untuk berkorban, balik ke kandang penternak ke dia cari lembu-lembu yang debok-debok, yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat, heret di patah bukit. Yang kuku tak guna. Kita balik untuk korban kuku. Kan gitu. Saya lembu-gemuk ni kalau jual, ya Allah. Kayak lagu tu gitu. Terbalik jadi. Pasal kita tu keturunan Qabil. Waswah lagi. Tak nampak lagi akhirat. Tak nampak akhirat. Iya. Walam yataqabbal minal akhar, dan kami tidak terima korban yang seorang lagi, iaitu Qabil. Pasal tidak ikhlas dia. Syok ragu-ragu dia. Iya kau Tuhan minta ni. Betul kau. Sebab itulah orang yang yakin, ikhlas sungguh. Dalam pengorbanan dia, pasti dia mengorbankan sesuatu yang terbaik. Pasti. Kalau pun duit lah tabung tu kan, mesti hak angka besar-besar dan pitih comel-comel. 10,000. 5,000. Tu. Pasal yakin akhirat esok. Hak ni, hak nak gunanya. Tapi kalau iya kau ni, bola sia, ada kau sikit akhirat tu. Dia awal-awal lagi tak yakin tu. Iya kau ni. Aduh. Pasal tu sikit. Macam orang yakin pelaburan lah. Orang main ngepeng kita, labur ni boleh gini, makan untung gini setiap bulan, setahun. Ni labur yang gini. Lagu mana? Mata kita belalak dah. Wah. Awak nak labur apa? Kalau gini 1 juta saya sanggup. Okey gitu. Kadang-kadang skemo pun. Apa-apa kali skemo. Tapi kalau hak Tuhan pasti tidak skemo. Bila Tuhan tak terima korbannya Qabil, qala la aqtulanna, kata Qabil, aku pasti bunuhmu. Ini apa nak cerita? Ini nak ceritanya orang yang tidak ikhlas berbuat kebajikan, pasti perlu pedah hati dia punya hasad, punya dengki. Gitu. Banyak gitu, betul? Banyak gitu. Di satu taman tu nak dibangunkan satu surau. Dia tak ikut sekali, bahkan banyak menentang. Betul? Nak bangun surau di Malaysia, nak bangun bangunan bukan senang, kena minta kelulusan majlis perbandaran lah, macam-macam lah, ada itu, ada undang-undang, macam-macam undang-undang. Kena ada tanda tangan semua penduduk. Tak dulu. Dia tak nak, saya tak setuju. Itu. Tapi bila sudah bangun, sudah berdiri dah, klaim. Klaim. Jadi gila nak buat kebajikan, sudah. Dengki kuat. Ini ada di Kota Damansara. Sejak saya balik daripada Mesir 2013 balik daripada Mesir.
nak buat surau di dalam taman dia tu, Allah susahnya ya Allah, tak ada kelulusan. Tak ada kelulusan. Nah, ambil tanda tangan semua penduduk yang bagi persetujuan. Hak peliknya Cina bagi setuju. Cina setuju surau. Pelik. Pasal apa tanya? Awak setuju ini surau ni, bukan tokong. Ini bagus dia kata. Nanti subuh-subuh anak saya senang bangun ya. Azan awal lagi dia tu. Orang Cina setuju. Orang Melayu, orang Islam tak setuju. Nah, anak saya nak main bola sini macam mana tak ada pada ni buat surau. Oh, ya komplain. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 baru berjaya berdiri surau. Dekat dengan 11 tahun di dalam negara Malaysia, Islam agama persekutuan. Agama-agama yang lain boleh diamal dengan aman dan damainya. 11 tahun nak boleh berdiri surau. Itu pun tukar pengerusi. Pengerusi sore lagi debel something. Mu setuju tak setuju ada kebenaran aku nak buat kat surau. Jadi bila siap dah nak kata apa? Nak kata apa? Jadi perangai anak Nabi ada kopi ni ada pakla. Ada pakla. Qala la aqtulannak. Kata kopi aku akan bunuhmu. Deki dia. Pasal korban dia Tuhan tak terima. Nah, korban Habil Tuhan terima. Tuhan terima pasal dia ikhlas. Nah, dia Tuhan tak terima pasal tak ikhlas. Apabila tak ikhlas, dia nak marah pula kau orang. Dia tak ikhlas. Nah, tak ikhlas dalam bermanfaat untuk masyarakat, tak berikhlas dalam bermuamalah dengan masyarakat, tak ikhlas. Maksudnya, tak boleh buat surau sini. Mana boleh? Ini anak kita nak main ke apa semua sini. Tak ada lah padai kat ni. You buat komplain. Nah, orang India, orang Cina, bukan agama Islam, Hindu, boleh setuju. Tak ada apa-apa. Bagus dah pula kata. Senang anak saya nak bangun sekolah pagi-pagi awal. Bunyi azan dah. Bunyi orang baca Quran. Kayak pelik tu. Tak pelik apa? Bermakna dia keturunan kopi. Lalu akhlakul karimah yang ditunjuk oleh Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bila orang ugu, orang maki, orang caci dan sebagainya, dia tidak membalas dengan cacian, bahkan memperingati dengan peringatan Allah. Hanya senya Allah menerima daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Itu orang yang berakhlakul karimah. Jadi sebagaimana Nabi Ibrahim dengan Ismail, bila diuji dengan penyembelihan, Allah Ta'ala tukarkan. Ketika mana nak diletak pisau di tengkok Ismail, maka Tuhan tukar dengan kibas. Ni pisau di tekok dah, nak hirih dah. Tiba-tibanya dijadikan kibas. Itu sebagai ujian daripada Allah. Ujian yang sangat besar dihadapi oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, sehingga sekarang ini kita pun disyariatkan oleh Islam untuk mengingat. Apalagi kalau orang yang buat hijrah haji, lagilah buat. Karena di sana ada melontar. Melontar jumrah itu ketika mana Nabi Ibrahim nak pergi bawa Ismail untuk sembelih, itu dihalang oleh syaitan. Syaitan menghalang. Maka dilontar dengan batu. Dilontar dengan batu. Sampai sekarang pun diisyaratkan melontar dengan batu. Bukan syaitan duduk dalam tu. Ini semangat siapa kau lepau orang dalam tu ada. Aduh. Pekung tu isyarat saja. Nak orang negeri gabung Allah semangat sungguh dia. Padahal syaitan ni bukan duduk situ, duduk dalam diri kita pun ada. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrat dammihi. Sesungguhnya syaitan ni masuk dalam tubuh anak Adam melalui liang darah dia. Kayak gitu. Apa-apa duk pekong juga. Apa-apa tak pekong kau diri sendiri duduk dalam tubuh kita. Itu isyarat mengingati perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam menghadapi ujian besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi sebab itu, oleh kerana ikhlasnya Nabi Ibrahim dan Ismail dalam mentaati perintah Allah, maka hasil daripada keikhlasan ni sampai sekarang kita ni dituntut untuk memperingati dengan disyariat. Bukan ingat buat majlis macam Maulid, Isra Mi'raj, itu hanya kita yang mengingati. Syarak tak ada suruh dengan secara soreh. Sebab tu ada khilaf dan sebagainya.
Tapi hak ni dah syarak sendiri yang suruh ibadat udhiyah, ibadat haji dan sebagainya. Nah, syarak sendiri yang mensyariatkan supaya kita ingat. Maka sebab tu kalau kita ikhlas dalam beramal, maka walaupun pendek umur kita, usia kita tetap panjang. Nah, cuba tengok ulama-ulama, Imam Syafi'i dan sebagainya. Walaupun sudah Imam Nawawi umur 40 meninggal, dah muda lagi. Tapi sampai sekarang diguna kitab-kitab karangan dia. Dan disebut nama-namanya Imam Nawawi. Biasa kita dengar kan? Semua orang kenal Imam Nawawi. Siapa anak pun kita buat nama Nawawi, Nawi dia ni. Padahal bukan nama dia Nawawi tu, nama kampung dia. Nah itu kenapa usianya panjang? Karena dia ikhlas dalam mengerjakan perintah Allah Ta'ala. Maka karena itu kalau kita nak usia kita panjang, kita ikhlas dalam setiap amal. Nah, walaupun kecil, walaupun sikit. Nah, dan jangan kita merasa kita yang ikhlas, jangan. Nah, semata-mata ikhlas ni seperti kita pekong batu dalam air. Kita tak dah tengok dah. Kita pekong pun paling belakang tu. Apa yang kita buat? Allah, kerana Allah. Tak lagi kita ada ungkit-ungkit hebatnya saya, ataupun kita nak supaya orang puji kita, tak ada. Atau supaya orang tengok, tidak ada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Kayak gitu. Sebab kadang-kadang kita buat gapo ni kita nak tak kira orang tak tahu aku buat. Itulah. Macam mana cara nak orang tahu. Nah, semalam 100 rakaat tahajud. Nah, bagi pejabat buat mata bekok sikit, lengah-lengah. Mana Pak Mat? Lengah pinggir dia kata. Buat apa? Semalam 100 rakaat kok saya tahajud malam. 100 rakaat tak? Masya-Allah, hebat Pak Mat ni. Tidak hebat. Kita hamba Tuhan ni ginilah. Tapi dalam hati tu wow, lihat ni. Kita tahu aku sembahyang 1 rakaat apa. Habis itu semua itu. Habis itu ya. Nah. Hak tu teh lagi orang puji. Ni tak ada siapa dia tahu, tak ada siapa dia puji. Bangun tengah malam pukul 4 pagi, pukul 5 pagi semaya tahajud 1 rakaat. Lepas tu selok kain langsir tengok orang tamer dia gelak lemak belakang lagi. Hei, orang kapun ni tak ada tamer ni aku sorang je. Ya sorang, dia pelik, dia sorang ni ajib dengan diri sendiri. Ujub dia panggil. Heran dengan kehebatan diri sendiri. Padahal tu Allah Ta'ala beri tu. Padahal wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik melainkan dengan pertolongan Allah, dengan pemberian Allah. Tapi oleh kerana kita tertipu dengan nafsu, tertipu dengan syaitan, maka kerana itu jadi ternafi ikhlas. Bila ternafi ikhlas atau kurang ikhlas, usia kita pendek, umur kita pendek, usia pun pendek. Kayak gitu. Lah ni sebelah bangunan itu ada sebut nama kita. Jangan kata pas Singapura, tepi ni orang tak kenal dah. Piyah mu. Orang tak kenal dah kita. Nah, orang tak kenal kita pasal kita tidak ikhlas. Nah, orang-orang ikhlas sampai sekarang disebut-sebut namanya. Nabi Ibrahim Ismail, nah, Nabi Habib, siapa lagi weh? Ikutlah siapa-siapa orang yang jadi orang panggil contoh-contoh. Nah, di dalam sejarah Islam kita ni, zaman dia tu tak ada internet, tak ada Facebook, tak ada YouTube, tak ada boleh dirakam bagaimana. Kayak gitu-gitu. Tak ada. Tak ada. Inilah kenangan Nabi dulu bagi cek 1000. Ada? Tak ada itu dah ni. Ini kenangan Abu Bakar As-Siddiq. Mewakafkan seluruh hartanya untuk Islam. Ada? Tak ada. Nah, kita ni ada video lagi, gambar lagi, YouTube boleh upload. Tapi oleh kerana tak ikhlas, tersepas sekejap, hapus sekejap. Itu. Nah, kayak gitu. Sebar sekejap. Wah, bagus haji ni, pemurah. Dermawan awak masjid, Masya Allah. Esok lah. Lusa tak ada dah sebut. Pasal haji pun, luar lebih hidup gecek. Tak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, tak ada video, tak ada gambar, tak ada rakaman sekalipun sampai kisah-kisah keikhlasan mereka kepada kita. Kita sendiri yang tak boleh nak imagine bagaimana
hebat mereka berkorban. Tak boleh imagine, tak boleh nampak dalam kepala otak. Lagu mana? Seorang Abu Bakar As-Siddiq bila fisabilillah seluruh hartanya disedekahkan di jalan Allah. Bila tanya gapo tinggal kepada anak bini, Allah wa Rasuluh. Boleh terima itu? Nah. Tak ada mikir. Logik. Kita ni kalau fisabilillah minta dengan Allah lah. Terbalik. Minta dengan Allah lah kan. Duit kita ni kita simpan di rumah kita untuk anak bini kita, untuk fisabilillah Allah ada. Minta dengan Allah lah. Kayak gitu. Terbalik. Tak ada mikir gitu. Tapi cerita mereka tu sampai kepada kita kerana apa? Kerana ikhlas. Bukan mereka menuntut supaya orang kemudian tahu cerita. Tidak. Itu sudah tidak ikhlas. Jangan pula jadi gitu. Jangan salah faham. Sebab ada kat salah faham. Kalau saya buat korban, orang tengok saya buat korban busa, riak. Kalau saya semaya di masjid surau jemaah, kan ujub, riak, sum'ah. Tak nak saya. Saya baik saya semaya kat rumah. Nah, semaya kat rumah. Allahu Akbar. Tak pergi masjid jemaah. Pasal takut riak. Semaya kat rumah. Bini pula tengok. Allah riak dah lah ke bini. Tak ikhlas. Akhir kali masuk dalam almari. Mangga keluar. Allahu Akbar. Semaya dalam almari mangga keluar. Selamatlah. Tidak ada orang tengok. Selamat ya Allah. Aku buat lagu ni tidak ada kecuali mereka kerana aku nak ikhlas padamu ya Allah. Aku tak nak riak ya Allah. Aku tak nak riak. Tapi nanti bila aku mati, kisah aku ni musafalah kepada orang ramai. Biar orang tahu bahawasanya aku semaya dalam almari mangga keluar ni tidak lain tidak bukan kerana nak ikhlas. Petang lagi tak ikhlas dah. Nampak? Nak supaya orang tahu. Memang tak ikhlas lah. Dia mati baru tak tahu, orang kata, ya ni tak jemaah jemaah ni. Padahal semaya mana? Semaya dalam almari mangga keluar. Tapi orang ni tak ikhlas dah. Orang tak tahu. Bahasa malah urus jenazah ini tak ada mari semaya masjid ini. Jadi balik pula pasal memang tak ikhlas. Jadi ingat, ikhlas tu bukan nak supaya orang lain tahu atau generasi ke berapa ratus tahu. Tidak, kita dengan Allah saja. Kerana Allah, raja'an li thawabillah, kerana nak pahala daripada Allah, khaufan an iqabillah, takut siasat Allah. Cukup kita dengan Allah. Tak ada kait dengan manusia. Soal nak orang manusia tahu kadang-kadang. Cuma kita tengok biasanya orang yang ikhlas yang dulu walau tak ada YouTube, tak ada rakaman video, tak ada apa-apa orang panggil gambar, kenangan dan sebagainya, tapi kalau benar ikhlas, tinggi keikhlasannya di sisi Allah, sampai pada zaman kita kisah-kisah dia. Panjang usia dia walau umurnya sudah tidak ada. Nah, jadi mudah-mudahan kita buat ibadat korban nanti ikhlas. Dia lagi dak tahu ni. 800 juga satu bahagian tu. Nah. Hak tak si korban, jangan korban. Nabi kata siapa yang tidak beribadat korban, tidak beribadat udhiyah pada hari raya Idul Adha, sedangkan dia mampu, jangan dia hampiri masjid kami. Jangan. Betapa orang panggil sangat dituntut sebab tu hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunat muakkadah. Mana sunat tu tuntut dah. Jangan kata sunat je dah, jangan. Ini kadang-kadang orang kita sunat je. Sunat tu bukan je, sunat tu nah. Cuma kalau kita tak buat tu kita punya pasal lah. Sunat tu tuntutan daripada syarak. Satu muakkadah, dituntut sekali lagi pula. Wah. Nah, jadi jangan tinggal peluang kita untuk mengerjakan ibadat udhiyah, ibadat penyembelihan yang kita sebut ibadat korban. Dan ikhlas kita di dalam mengerjakan ibadat udhiyah tersebut. Dan apa-apa saja ibadat, bukan hanya udhiyah, apa-apa saja ibadat, karena semuanya adalah al-qurbanu ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah ila rabbih. Apa yang boleh menghampirkan dengan perkara tersebut oleh hamba dengan Allah kepada Allah, maka itu dipanggil kurban. Cuma lebih-lebih lagi pada hari raya udhiyah, penyembelihan binatang ini dimenangkan panggilan korban karena kisah asal daripada Nabi Ibrahim dan Ismail. Pengorbanan mereka sangat besar, sehingga hukum melakukan zabaih ataupun udhiyah atas Nabi kita Muhammad SAW fardu ainin, atas Nabi wajib. Sebab tu kita ni dalam akaun bank, Maybank,
akhirat, bukan maybank di Sungai Buloh, di Shah Alam, maybank akhirat kita ni sudah ada satu pahala udhiyah yang dihadiah, disedekah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu pahala kita boleh sedekah. Ingat, pahala kita nak sedekah boleh orang yang mati, tapi kalau kita nak buat korban untuk orang mati itu tak boleh, melainkan ada wasiat daripada si mati untuk buat korban kepada dia. Kemudian apabila ada wasiat, wasiatan liwarithin, ataupun wasiat tu tidak boleh diluluskan melainkan 1/3. Kemudian tidak boleh orang yang mengadakan korban bagi pihak yang mewasiat tu untuk dia makan. Itu pun sama, ingat hukum. Jadi kalau untuk hadiah pahala tu tak apa, jangan bertukar tu. Contoh ayah kita meninggal dah, kita nak buat korban, kita niat pahala untuk dia, boleh. Tapi untuk jadikan dia sebagai pengorban tak boleh, pasal dia meninggal dah, melainkan dia ada wasiat. Gitu. Itu pun yang melakukan wasiat tu tak boleh kita. La wasiat ahli warisin, kerana kita waris ayah kita. Mesti orang lain, orang yang ditanggungjawabkan dengan pengurus wasiat tersebut. Dan dia pun tak boleh makan juga. Kerana dia pada pihak menempati pada pihak memberi, lepas tu tak boleh sekaligus jadi penerima. Boleh gitu. Mesti disedekahkan semua daging itu kepada orang ramah. Gitu. Jadi mudah-mudahan boleh dah berhenti dah. Boleh dah. Mudah-mudahan apa yang saya ni tak berhenti lah ke mana kalau ceramah nak sambung lagi pun boleh, sampai pukul 12 pun boleh. Kita cerita benda lain pula. Banyak lagi cerita tak ceritanya. Itu baru mukadimah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini jadi peringatan apa yang sudah kita tahu dah, untuk mengikhlaskan hati kita di dalam ibadah korbanan. Dan ibadah korban yang kita kerjakan mestilah dengan ilmu, keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima korban kita. Bagi kita yang tidak mengerjakan haji, kita doakan mudah-mudahan suatu masa nanti kita sampai juga panggilan untuk mengerjakan haji. Karena orang yang kembali daripada haji ni orang besar, mau haji kayak gitu. Orang panggil kalau orang kiwak haji balik, orang tak panggil haji, kenapa tak berubah muka dia? Lain macam potape basi apa lain. Saya kiwak haji ni pasal apa tu? Jadi haji itu ada panggilan bila orang buat kerja haji. Padahal dulu tak ada gitu, tak ada. Zaman dulu tak ada. Haji Abu Bakar As-Siddiq ada. Haji Umar Al-Khattab ada. Haji Ali bin Abi Talib, Haji Uthman bin Affan, Haji Abdul Rahman bin, tak ada. Abdul Rahman bin Auf gitu je. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kita panggil Sayyidina, junjungan kita. Haji tak ada. Kita orang Melayu je haji. Kalau tak kiwak haji, kiwak umrah, balik. Orang panggil lebay. Lebay lah dah, untuk lebay. Tapi lebay lah ni gelar ke politik pula dah. Parti pak lebay lah macam-macam kau tu. Tapi tu dulu istilah lebay ni orang buat kerja umrah. Balik umrah. Balik umrah ni. Masya-Allah, tu lebay. Pasal dia sudah pun labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Menyahut seruan Allah. Labbaik. Tapi tak haji lagi, baru umrah baru. Kalau haji, ni tak boleh panggil tak boleh panggil Pak labbaik Allahumma labbaik. Jadi Pak Haji pasal faman farada fihinnal hajja fala rafath wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang yang buat kerja haji ni sekira-kira dia kalau dapat haji mabrur sungguh, hikmahnya pasti lidah dia mengungkap perkara-perkara yang baik. Mana? Fala rafath wala fusuq wala jidal. Kayak gitu. Ia tak boleh nak membuat perkara yang keji, tak boleh buat perkara-perkara fasik, tak boleh buat perkara-perkara membantah, berdebat, bila berbantah jidal ni balah lah, mulut kata mu bodoh, mu bengok, macam gitu. Jadi seorang yang boleh dibuat pedoman, contoh. Jadi orang balik buat haji ni seolah-olahnya orang, kita kena contoh dia zaman dulu, sehingga digelar dengan Tuk Haji. Tapi sekarang ni banyaknya berkurang ya. Pasal
Nak pergi buat haji zaman sekarang ni mudah. Mudah. Banding dulu. Dulu pergi buat haji naik kata kapal layar 6 bulan perjalanan lagi. 6 bulan betul tak? 6 bulan kata. Sekarang ada 6 bulan. Kapal terbang. Sehari ya. Kalau 6 bulan juga tu bukan kapal terbang. Cek roket pergi pakai bulan mana tu tahu. Sekejap kan mudah tu. Ada berapa puluh ribu bayar. Nak orang juta orang kaya. Lalu senang pergi buat haji. Nah, boleh beli je. Nah, kita orang susah sikit, orang miskin sikit ni lah umur 200 tahun baru naik nama pergi haji. Kan tu ni. Macam apa 250 tahun daftar haji. Bila ni boleh pergi buat haji? Ya cek nanti ustaz dah kita cek. Oh, insya-Allah 250 tahun baru naik. Gila aku. Boleh hidup lagi dak 250. Mahdi tak sampai 100 hari. Nah, tu pun makan nasi sikit je. Aku melantak 2-3 pinggir. Sunat sedap. Jadi cukup tu berat dah aku kecek dia hari Jumaat ni berat dah. Jadi cukup setakat tu. Mudah-mudahan yang baik tu kita dapat ambil contoh, yang tak baik tu kita jadikan sopan dan kekurangan daripada diri saya sendirilah. Yu'til hikmata man yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, sedikit tentang pembinaan Masjid Raudhatun Nahdliyin pada Ramadan hari itu saya sempat buat kutipan juga di sini. Jadi alhamdulillah sekarang ini dalam progres pemasangan kubah hijau Masjid Nabawi. Kalau tengok di Facebook saya tu kemarin saya ada upload. Jadi insya-Allah pemasangan kubah ni mungkin akan siap pada hari Isnin atau hari Selasa minggu depan. Ya buat dalam masa 5 ke 6 hari gitu je pemasangan kubah. Dan mihrab dan mimbar Jumaat sekali. Jadi kita masih lagi perlu dalam 65,000 lagi. Untuk kita wajib kena bayar kepada kontraktor kubah ni pada akhir bulan 7 depan. Dah. Jadi kita hari tu ada 80,000 lagi hutang. Kemudian kutipan kita bulan lepas dengan bulan ni tinggal 75,000. Lepas tu hari Isnin hari tu sudah sembahyang maghrib, tiba-tiba ada hamba Allah tu holla dalam sapu sorak 10,000. Jadi 65,000. Jadi harap-harapnya ada lah di sini yang holla sapu sorak 10,000 macam tu kan ada. Boleh dipastikan dia keturunan habis lah. Mudah-mudahan. Nah, kemudian siapa hak berwakaf dah tu kalau nak masuk join dalam grup pewakaf, boleh WhatsApp saya bagi link. Saya baru terfikir buat grup pewakaf. Allah, 2019 kutip duit untuk beli tanah. Siapalah nak pasal bumbu kubah dalam masjid. Baru cerita